Assalamualaikum semua, kita bertemu lagi di episod kali ini iaitu tips berkebun di halaman rumah. Okey, sebentar lagi sis akan tunjukkan cara-cara macam mana nak jaga rumput. Lepas tu macam mana kita nak replant rose melalui keratan batang dan juga kita replant orchids melalui anak orchid. Okey, jom kita saksikan. Dekat luar rumah ni ramai jiran-jiran, jadi terpaksalah kita cakap slow-slow sikit. Sorry kalau suara perlahan, ni pun dah pakai mic dah. Okey, jom kita nak mula trim. Kita mula dengan siram pokok bunga dulu, siram pokok-pokok, siram rumput dan sebagainya. Lepas tu nanti dia akan jadi lembut. Bila lembut, senang kita nak cabut pokok-pokok liar atau daun-daun liar tersebut ataupun yang dah mati. Okey, jom kita mula. Okey, yang ini pula bahagian depan rumah. Agak bersepah sikit sebab belum kemas lagi. Kejap lagi baru kita nak kemas. Kita tunjuk sebelum dulu ya. Okey, cik abang kita pun dah start menyiram pokok. Okey, ni pula bahagian sini. Kita tengok. Belum start kemas lagi, ni baru pagi. Pokok mulberry, pokok apa? Mulberry. Banyak pokok-pokok yang dah mati. Kesiannya. Pokok ni sebenarnya pokok lychee tapi masih belum berbuah lagi. Okey, kita tengok pokok ni selalu sangat berbuah. Pokok limau gedang. Pokok limau gedang kat sini. Okey, kita tengok sini kat rumput ni, kat bawah rumput ni banyak sangat rumput-rumput liar. Jadi selalunya sis akan dalam dalam 2 minggu sekali macam tu akan cabutlah rumput-rumput ni. Macam contohnya ni, kita cabut. Supaya apa? Supaya rumput yang kita tanam ni tak mati. Sebab rumput ni bukannya dia tumbuh sendiri. Sis beli dekat nursery, harga masa tu tak silap RM40 sekeping. Rumput jenis bukan RM40 silap, RM80 kot. Sebab sis beli banyak dia dapat murah sikit, tapi harga sebenarnya RM1.50 macam tu lah. Jenis rumput pearl grass, rumput mutiara. Rumput ni dia sebab apa sis beli rumput ni? Sebab rumput ni dia jenis yang apa orang kata,
tak panjang, dia pendek macam ni aja keadaan dia. Jadi tak perlulah susah-susah kita nak panggil tukang mesin rumput untuk datang mesin rumput rumah kita. Tengoklah keadaan kami suami isteri tengah mengemas ataupun merapikan kebun kami yang sekarang kera ni. Sebab kalau tak rapi, dia memang akan semak gila lah. Selalunya kalau paling lewat pun sebulan sekali, tapi selalunya lebih kurang dalam 2 minggu sekali tu kami dah buatlah, maknanya trim apa semua kan. Sebab kalau biar nanti alamatnya jadi ular semua datang, tikus ke apa ke semua datang. Jadi kita kena sentiasa lah jaga. Lagipun pokok-pokok yang kita nak tanam ni, pokok yang berguna lah dalam masakan dan sebagainya ni, kita nak bagi dia segar elok hidup. Jadi kena macam ni lah, kena sentiasa jagalah supaya dapat bertahan lama. Tak adalah dia sekejap je dah KO kan. Ni kita cabut dalam pasu ni pokok. Ini rasanya pokok orkid tanah ni, anak dia. Jadi kita tanam lah kan, anak dia tumbuh. Ni tengok pokok-pokok liar ni, jadi kita cabut. Sebenarnya sis bukan tak nak pakai sarung tangan, tapi sebab rasa macam nak pegang tu susah. Nak grab pokok ni, anak pokok ni bagi kuat tu susah. Tapi seelok-eloknya pakailah sarung tangan, sebab nanti tangan kita kotor. Tapi lepas ni sis akan basuh, cuci, jangan risau. Basuh, dicuci sampai hilang semua kekotoran. Ni pokok ni banyak anak dia, sebabkan sis dah macam anak dia banyak sangat. Jadi macam tengoklah dekat situ pun kita dah tanam dah banyak. Kat depan rumah pun ada tanam juga. Jadi sis ingat nak potong je, kita buang je. Potong dia punya tangkai. Ni buang je. Ni pokok ros tadi yang dah dipendekkan, bunga dia pun dah buang dah. Kita cabut rumput-rumput liar kat dalam pasu ni. Banyak sebenarnya pokok ros. Tu pun pokok ros. Ni pokok ros warna apa orang kata, warna peach. Ni pun ni tak ingat dah warna apa. Sebenarnya warna-warni ni merah yang tadi tu kita dah buang. Ini warna kuning, tapi tak kembang lagi. Ni merah. Okey, ni dia pokok apa namanya? Pokok orkid tanah yang kami tanam dalam pasu. Banyak orang anak-anak orkid tanah, tengok dia dah tumbuh kat tanah. Jadi kita tak nak banyak sangat sebab dia senang nak tumbuh. Kalau siapa-siapa nak anak boleh je, kalau dekat boleh je sis bagi je. Okey, ni terpaksalah kita potong. Senang sangat tumbuh orkid tanah ni. Tapi sebabkan terlalu banyak, jadi kita pun tak ada tempat lagi nak tanam. Jadi kita terpaksalah. Sayang sebenarnya nak buang, tapi nak buat macam mana kan. Rumah kecil, tanah pun sekarang kerja. Okey, kita nak sambung cabut rumput. Okey, yang ini cara kalau kita nak potong pokok ros ni kalau dah terlalu tinggi. Sayang, bunga ni cantik. Bunga ni cantik. Tapi dia dah tinggi sangat.
Kita potong dulu, nanti dia tumbuh lain. Banyak anak-anak dia bang. Putik-putik dia kan. Lagi-lagi tu. Nak bagi dia rimbun sangat. Sayangnya bungaku. Wah. Okay, sekarang ni sis nak tunjuk cara nak tanam pokok bunga ros yang kita dah potong tadi ni masa buat masa berkebun pagi tadi ni. Okey, kita nak macam mana caranya mana cara kita nak tanam balik, replant balik pokok bunga ros ni. Okey, pokok ni terlalu besar sangat, jadi kita ambil sikit je, kita nak sikit je. Jadi kita pilih batang yang ni lah, batang ni dia dah kuat dah. Okey, apa yang kita buat mula-mula, kita potong dulu kat sini. Oh, susahnya. Okey, kita potong. Dia jadi macam ni, dah potong. Okey, daun ni pun kita ambil sikit je daun, kita tak nak semua. Kita ambil yang ni lah, kita ambil yang kecil sikit ni. Kita ambil yang ini. Okey, yang ini tadi kita dah boleh buang. Ni sampah sarap yang tadi kita dah kemas tadi ni. Okey, yang ini kita ambil yang ini. Okey, kita ambil yang ini, kita ambil daun yang ni. Kita ambil daun yang ni Okey, jadi yang ini kita akan buang. Okey, yang ini kita akan buang. Maknanya yang inilah, yang ini kita akan buang. Patahkan je dia. Susah. Yang ini pula yang patah. Yang ni yang nak guna tadi. Tak apalah, yang ni kita ambil yang ni lah. Okey, kita ambil yang ni, jadi kita try tanam. Cucuk je. Cucuk dekat dalam pasu. Okey, jom. Okey, tadi ni sis dah tanam, dah pacak sikit. Tadi ni dah pacak sikit. Satu batang. Okey, ni kita tambah lagi satu. Allah. Kita cucuk sahaja. Jangan lupa siram cukup lah. Okey, kalau selalunya sebelum ni guna untuk bagi dia ada satu bahan lah, kalau kita boleh beli satu alatan, satu formula lah, maknanya untuk kita boleh beli kat nursery untuk menggalakkan akar. Dia macam serbuk. Dulu ada tapi sekarang dah habis dah, jadi kita try cucuk je dulu, tak apa. Tapi kalau nak beli yang untuk menggalakkan akar tu pun boleh. Sis rasa dekat Shopee pun ada jual juga. Okey. Okey, kita nak buang sampah-sampah ni dalam plastik sampah. Yang ini pula pokok orkid tanah yang tadi kita dah kita dah potong dia daripada pokok. Dia akan pokok orkid tanah ni bila dia dah besar, dia akan keluar anak macam ni. Ni dia akan keluar anak macam ni. Jadi kita boleh relaikan satu-satu untuk tanam. Kalau sayang kita boleh tanam. Okey, contoh sis buat. Okey. Yang besar ni kita buang, kita ambil anak dia je. Okey, ni anak dia. Ni anak yang pertama. Okey, letak tepi. Lepas tu kita ambil pula anak yang ni. Yang ni kita buang. Lepas tu kita ambil 3. Jadi ada kita buang. Okey, yang ini ni semua adalah anak-anak pokok orkid tanah. Jadi kita akan cucuk saja kat tempat yang kita nak tanam. Contohnya kat situ kita akan cucuk. Okey, tengok kita. Okey, kat sini kita nak tanam kat sini. Jadi macam ni kita nak tanam dia, cuma
cucuk saja. Kita tengok ini yang apa, sis dah cucuk dulu tapi tengoklah tak jaga, jadi dia habis semak balik. Ni dia dah tak apa-apa nak jaga. Jadi yang mati-mati ni kita buang lah supaya dia tak melarat kat daun yang lain. Kita buang. Lepas tu apa yang kita buat, kita cucuk je. Contoh kita buang dia punya yang tak perlu ni, kita buang. Sebab apa? Kalau tak buang nanti dia mati. Pokok yang kita nak tanam ni pun dia macam akar dia lemah ni. Apa, kita gantikan dengan yang baru. Nah ni buang. Macam itulah. Kalau dah berkebun kat belakang ni memang berjam-jam lama. Sebab nak teliti kan, satu-satu buat. Orang perempuan macam tu lah. Semua benda nak apa, teliti. Ni kita buang. Okey, kat sini ada tanah yang kosong kat sini, jadi kita akan tanam. Cucuk je, senang je. Mana ke tadi? Ni kita cucuk contohnya kat sini. Jadi kambuskan dia. Nanti jangan lupa siram. Lepas tu yang dia bersama, kolek sikit macam ni. Kolek. Kolek. Okey, kita ambil dan tanam. Sulit tak cakap kuat sebab jiran dekat, jadi segan sikit lah, takut jiran dengar. Okey, kita cucuk lagi. Kalau tak hidup nanti senang, kita boleh buang je sebab banyak anak pokok, banyak. Kita tanam. Siapa yang suka orkid, hantu orkid macam sis? Macam ni lah. Ni pun tengoklah semak sangat ni. Orkid tanah dia dah sampaikan banyak sangat anak dia. Dia tumbuh suka hati dia je. Yang kita tak nak tanam pun dia tumbuh. Ni orkid tanah yang besar. Bunga dia contoh macam ni bunga dia. Alamak, tak nampak pula. Ni bunga dia. Warna kuning. Ni bunga dia. Cantik. Kalau dia banyak rimbun lagi cantik. Okey, kejap lagi sis akan tunjuk apa namanya, pokok-pokok orkid lain yang sis ada. Banyak pokok orkid. Kadang dia dah beranak-anak, jadi kita just tanam je balik kan. Itu yang bertambah-tambah. Ni tengok ni anak dia ni. Tu yang dia main, dia apa? Ni anak dia. Tu yang dia apa namanya? Main tumbuh je kat atas tanah ni. Kalau lupa nak potong, dia tumbuhlah sendiri. Ni anak-anak dia ni. Ini pun yang tumbuh sendiri ni. Tak tanam pun dia dah beranak kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, nama dia pun orkid tanah. Jadi biarkan je dia tumbuh. Kalau dia berbunga cantik juga kan. Okey. Sambil tengok sis berkebun dan berceloteh ni. Semak. Abah. Golek dah. Okey, ni kita cabut lah mana yang pokok-pokok kita tak nak ni, kita cabut, buang. Ni apalah sampai kat sini lepas ni. Ni kita cabut. Ni tengok ni, dia tumbuh sendiri. Dia tumbuh sendiri, kita tak tanam. Sepatutnya sis nak tanam rumput kat sini, tapi rumput pula susah nak hidup. Dia jadi jarang-jarang je. Tengok ni macam ni. Macam ni. Dia jadi jarang-jarang. Tapi orkid pula ni dia tumbuh sendiri, suka hati dia je. Tak adalah. Dia jadi pokok tempat orkid tanah pula kat sini. Dia kiranya macam tumbuh secara semula jadi. Ni kalau jiran nampak ni, dia ingat tak betul ke jiran aku cakap sorang-sorang. Sekatilah kan. Okey. Jiran sebelah sis ni Chinese.
Okey, kita buang dia. Tengok dia dah lapang sikit lah. Okey lah. Tu okey tanah yang tumbuh secara liar. Dia berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, suka tingkau lah nak tumbuh. Ni pun sama. Okey, sepatutnya saya nak susun macam ni kan cantik lah. Dia dah besar, dia bunga. Tapi dia dah suka hati dia dah. Rumput dah jadi jarang-jarang. Lalu cadang nak pindah seri cadangnya. Nak pergi beli rumput. Tapi tak tahu bila nak pergi. Ni tengok ni dah tumbuh. Nanti lama-lama dia ni lah ni. Tengoklah. Cantik pula orkid tanah tu tumbuh sekati dia kan. Ini pokok apa ni? Ni sebenarnya pokok orang kata pokok sirih Cina. Betul tak tahulah betul ke tak kan. Tapi dia memang selalu tumbuh, senang sangat tumbuh. Lepas tu tapi dia ada satu bau tau. Dan bau dia pun memang lebih kurang macam sirih. Bau dia. Okey, kita cabut. Tanah kat belakang ni subur. Tahu sebab apa subur? Sebab walaupun dia kecil je tanah kat belakang ni. Kecil je, tak besar pun. Tapi macam-macam pokok sis boleh tanam. Antaranya pokok pisang. Pokok pisang tu tak tahu dah berapa kali dah. Dah berapa kali dah berbuah. Memang banyak kali dah. Tu pokok kari tu pun dah besar sangat hari tu. Tu pun dah potong dah. Dah bagi pendek sikit. Dah sampai tumbuh biji-biji dia. Sama jugalah pokok pandan. Hujung penjuru tu pun dah rimbun. Sampai kan dah tumbuh. Sis risau takut ular tu jadi buang. Banyaklah besar-besar tu dah buang. Ada bagi orang apa semua. Tinggal yang anak-anak je. Samalah pokok kunyit. Tu dah merimbun sangat. Jadi bagi orang siapa nak, lepas tu ambil kunyit-kunyit kat bawah tanah tu. Bawah tu ada pokok daun. Nanti kejap sis tunjuk secara detail lah. Nak bahasakan diri cikgu pula, dah biasa kan bahasakan diri cikgu. Okey, tu pokok serai. Nanti kejap sis akan buat secara close up. Ni dah cabut rumput-rumput ni pun tak berapa nak sihat. Dah kurang bagi dia baja. Selalu akan bagi baja. Nanti kejap lagi sis akan bagi baja kat dia. Nanti kita tengok macam mana rupa baja rumput. Okey. Ni sambung bang pokok-pokok liar ni. Walaupun tanah sekakang kera je, tapi kita kenalah orang kata apa? Berbakti kepada tanah. Bila kita berbakti pada tanah, tanah pun akan mengeluarkan hasil. Kan? Betul tak? Dia akan keluarkan hasil. Kalau kita tanam bunga pun dia akan keluarkan bunga yang cantik-cantik, yang wangi-wangi. Cuma kita kena sentiasa tanam. Ini tak adalah selalu sis buat semua ni, dalam 2 minggu sekali macam tu je lah. Nak buat hari-hari jenuh juga kan. Tak buat kerja lain lah. Sampai tengah hari menghadap ni je. Allah. Okey, tengok ni. Ni tengok kat rumput-rumput ni dia tumbuh. Daun apa ni? Pegaga.
Sedap ni kalau buat ulam makan dengan lauk. Tapi sebenarnya sis tak nak tanam kat sini, jadi kita terpaksa cabut dia. Ulam tapi akar dia still tak boleh cabut. Cuma tak bagi biarkan dia besar. Tengok ni banyak sangat dia tumbuh. Celah-celah daun, celah-celah rumput kadang tu dah tak tercabut dah. Biar je lah. Satu lagi pokok ni. Ni pokok pudina. Dia pun suka tumbuh dekat rumput. Sebenarnya sis tanam kat sini. Ni pokok pegaga. Yang ini pula pokok pudina. Tapi dia suka hati dia tumbuh merata-rata. Tengok ni. Tumbuh merata-rata kat rumput je dia tumbuh. Yang itu pokok limau purut. Sebelah ni pokok lemon. Ni pokok lemon. Yang ini ni pokok kacang. Kacang tanah yang dah ditanam dalam tanah. Nanti sis tunjuk cara-cara nak tanam. Dia dah berbunga dah. Tu ada pokok cili dengan pokok kacang. Yang ni atas ni pokok daun kari. Pokok kari. Ni pokok kari. Yang ni pokok apa sis lupa lah pula nama. Macam keladi tapi dia boleh makan, sedap. Sedap dia punya batang dia buat gulai. Buat gulai lemak ke apa ke, sedap. Ni pokok kacang yang sis tunjuk tadi tu. Nanti sis tunjuk cara macam mana nak tanam pokok kacang tanah. Sangat-sangat senang. Nanti dah berbunga boleh korek, kita buat kacang rebus. Okey. Yang tu pula pokok pisang. Cuaca dah panas dah. Rasa panas gila. Tadi redup je. Ni dah tengah hari dia panas. Pokok pisang ni dah banyak kali berbuah dah. Okey, yang ini daun pudina lagi. Rata-rata dia ada. Ni dalam pasu sebab dia suka menjalar atas tanah. Jadi tukar tanam dalam pasu. Ni dengan ni. Dalam pasu. Pokok pudina. Rosak sikit. Sewangi sangat bau dia. Ini pokok cili kampung. Kalau dia sekali berbuah banyak ni pun dah petik dah. Setiap kali berbuah je petik. Simpanan peti kumpul. Ini pokok daun pandan. Daun pandan ni pun tumbuh rimbun besar sangat. Kadang-kadang ganggu longkang tu yang terpaksa buang tu. Ini bekas ni. Bekas ni konon-kononnya nak buat baja organik. Sebab kalau buat dekat dalam rumah bau busuk, bau macam sampah kan. Jadi buat kat sini. Tapi dah lama lama-lama tu malas dah nak buat baja organik tu. Hasil macam lebihan kulit bawang, kulit telur dan macam-macam lagi kita masukkan dalam ni. Lama-lama dia terorganik dan salah satu baja yang orang kata bagus lah. Untuk ni, yang ni pokok apa ni? Pokok lidah buaya. Ini pokok apa? Daun kucai. Daun kucai ni kalau rimbun juga, tapi kadang-kadang dah selalu potong jadi dia apa? Berserabut macam ni, tak jaga. Ni pokok kucai ni. Bukan lalang ni kucai. Okey, yang ini daun pokok kunyit. Pokok kunyit ni pun dah banyak kali korek dah. Banyak sangat, nanti akan tunjuk gambar contoh kunyit yang kami dah gali. Atas ni pasu-pasu ni sebenarnya tanam pokok ros Jepun, tapi tak mau hidup sangat lah pula. Bukan tak mau hidup, tak jaga kot dia belakang kan, susah nak jaga. Ni pun kunyit juga. Ni yang besar ni, ini adalah limau kasturi. Limau kasturi ni kalau sekali dia berbuah memang banyak sangat. Nanti akan tunjuk contoh gambar buah dia. Okey, yang ini pula pokok serai. Pokok serai ni ada 2. Ni pun tak jaga, habis dah. Kadang tak duduk belakang ni sangat. Inilah antara pokok yang ada. Pokok-pokok ni pun kebanyakannya sis tak beli pun. Kebanyakannya orang bagi je. Mak mertua bagi, makcik-makcik bagi. Ni semua koleksi orkid. Orkid ada macam-macam jenis orkid sebenarnya, tapi dia tak berbunga lagi. Semua orkid, koleksi orkid. Ini je yang berbunga. Cantiknya.
Ni je satu yang dah berbunga dengan rimbun. Cantik. Besar bunga dia. Ni ada lagi. Ini. Semua pokok orkid. Semua pokok orkid. Ada yang tanam daripada anak. Lepas tu dia dah besar. Dia beranak pinak kan. Ini pun. Ni orkid juga ni. Macam-macam jenis orkid. Ada orkid tanah lah apalah. Okey, ni orkid-orkid. Ni pun atas ni semuanya jenis orkid. Adalah pokok-pokok yang lain sekali. Tapi kebanyakannya orkid. Sebenarnya ni ampayan asalnya. Tapi disebabkan disebabkan belakang ni cuaca tak kan, matahari tak direct sunlight. Jadi kain tak kering. Jadi sebab tu kami beli juga yang jenis lipat macam ni untuk yang in case kalau nak sidai yang susah-susah tu, sidai bila ada cahaya, sidai kat belah cahaya tu. Biasanya kat sini lah yang ada cahaya. Tapi kami beli juga dryer. Dryer ni sebab senang untuk keringkan kain. Susah nak keringkan kain, jadi belilah dryer. Dryer ni senang, 2 jam je tunggu, siap. Dryer sebelah ni mesin basuh. Okey, hari ni setakat tu dululah untuk cara sis menguruskan kebun mini, kebun kecil kat belakang ni. Okey, nak sambung buat kerja, ada lagi sampah-sampah tu tak buang. Nanti kejap kita siap, kita tunjuk gambar je Okey, terima kasih. Bye. Tamatlah sudah kita punya vlog kali ini ataupun episod kali ini, iaitu cara penjagaan kebun di halaman rumah. Okey, kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe ya dan share.